Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pagi ini Cikgu Nuria akan mengajar PVMA penyediaan dan pembuatan makanan. Tajuk yang telah Cikgu pilih pada hari ini ialah modul 2 iaitu kaedah memasak. Kemudian kita akan belajar berkaitan dengan haba lembab. Haba lembab. Okey, haba lembab. Apakah yang dikatakan sebagai haba lembab ni sebenarnya? Okey, haba lembab adalah kalau tengok dekat skrin iaitu kaedah memasak yang memerlukan haba yang dipindahkan melalui cecair, bukannya minyak kepada makanan. Cecair sama ada secara steam ataupun secara terus direct kepada air tersebut. Dan ia memerlukan suhu yang rendah dalam jangka masa yang lama untuk mengelakkan makanan daripada akan jadi lebih hancur. Okey, itu adalah untuk kaedah haba lembab. Dan haba lembab ni dia mempunyai jenis-jenis yang tertentu, bukan sahaja satu sahaja. Kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita ada ialah kaedah merebus. Kaedah merebus ni ialah memasak makanan dalam air yang mendidih. Iaitu bila air mendidih ialah dia mesti 100 darjah Celsius. Dan makanan pula perlulah dipotong kecil untuk mempercepatkan makanan tersebut masak. Dan cecair daripada rebusan tersebut boleh digunakan untuk buat sos, kuah-kuah, kemudian kita juga boleh buat sup. Dan juga kita boleh buat air rebusan. Nanti untuk jenis makanan cikgu akan sentuh sekejap lagi. Okey, kemudian kita ada daging dan karangan laut. Masak semasa air mendidih supaya bahagian luarnya membeku. Apa maksudnya ni? Maksudnya ialah kalau kita menggunakan daging dan karangan laut. Karangan laut ialah kita ada udang, kita ada sotong. Kita perlu didihkan air terlebih dahulu. Jangan masukkan terus dalam air yang sejuk. Kita didihkan air terlebih dahulu supaya protein dekat bahagian luar makanan tersebut dia akan membeku. Apa tujuannya? Apa sebabnya kita buat begitu? Supaya cecair ataupun jus dalam makanan seperti daging lah, cikgu bagi contoh. Daging dia ada jus dalam tu supaya jus dia tak keluar. Bila jus dia keluar nanti menyebabkan air tu akan rasa manis tapi isinya akan jadi tawar. Dalam subjek penyediaan dan pembuatan makanan kita belajar tip tersebut. Kenapa? Selalu cikgu-cikgu sekolah cikgu akan tanya, kenapa air ni nak rasa manis? Lain lah, bergula ke? Masukkan gula ke? Bergula. Tu dah bahasa Kelantan cikgu ni. Masukkan gula. Sebabnya ialah daripada air daripada makanan tersebut. Jadi untuk mengelakkan jus dalam daging tu keluar, kita masukkan semasa air mendidih. Jangan masukkan semasa air masih lagi sejuk. Tapi ini untuk daging sahaja. Kalau untuk ubi kentang, sebab kita nak bagi dia empuk, kita masukkan dalam air sejuk. Masukkan air sejuk, barulah kita akan rebus. Okey, kemudian kita tengok contoh. Contoh makanan bagi kaedah merebus. Ini saya ambil simple sikit sajalah. Kita ada onde-onde ataupun buah Melaka. Kita uli dia punya tepung pulut. Kemudian dalamnya kita ada manisan gula Melaka dalam tu. Kita akan rebus dulu, kemudian kita angkat, kemudian kita akan gaulkan dengan kelapa yang dimasukkan dengan sedikit garam. Kenapa garam boleh dimasukkan? Selain daripada rasa, dia juga boleh memperlambatkan kelapa tersebut daripada menjadi rasa masam. Dia adalah garam adalah sebenarnya salah satu daripada pengawet lah sebenarnya. Okey, kemudian kita ada kentang lenyek. Kentang lenyek tadi, seperti yang cikgu sebutkan tadi, kentang lenyek tidak perlu didihkan air terlebih dahulu. Kalau pelajar didihkan air dulu, baru masukkan kentang untuk direbus, maka prosesnya akan jadi lama. Dan kadang-kadang kentang tu tak empuk-empuk. Kadang tanya, kenapa tak empuk pula gini? Sebab prosesnya yang salah. Kan? Okey, kemudian kita pergi kepada kaedah yang kedua. Jenis haba lembab yang kedua, kita ada ialah mencelur. Mencelur, pelajar perlu ingat kalau dalam soalan SKM yang keluar, kalau tanya maksud perkataan mencelur, cari satu patah perkataan ini sahaja. Apa dia? Dalam jangka masa yang singkat. Ataupun bahasa lain disebut seketika.
Iaitu memasak dalam air mendidih dalam jangka masa yang singkat, dalam seketika. Perkataan sekejap lah, sekejap. Okey, kemudian makanan yang dicelur pula kena tengok makanan yang cepat masak. Kan, daging kita tak boleh celur. Okey, makanan yang dicelur ialah sayur-sayuran, berbola, noodle. Noodle ni ialah mi. Kalau ikuti pembelajaran cikgu yang lepas, cikgu dah ajar berkaitan tajuk rice and farinaceous, iaitu noodle adalah hasil bijirin. Hasil bijirin apa kalau mi kuning? Hasil bijirin bagi tepung gandum. Bihun kita guna tepung beras. Kuih-tiaw tepung beras. Itu ialah pembelajaran lepas. Sebab dalam penyediaan dan pembuatan makanan kita ada 9 modul dan 9 modul saling berkaitan antara satu sama lain. Okey, kita tengok apakah yang contoh makanan yang untuk kaedah mencelur. Okey, kita ada ni asparagus dengan sos Hollandaise sauce. Hollandaise sauce nanti kita akan belajar untuk tajuk modul bahagian stok, sup dan sos. Okey, asparagus ni kita celur seketika, kemudian kita curahkan sos Hollandaise kat sini. Kita ada juga ialah siu pak choy. Siu pak choy kita celur seketika, kemudian kita untuk sayur-sayuran ni bila mencelur kita kena lepas je angkat, kita kena masukkan ke dalam ais. Apa tujuannya? Masuk dalam ais. Tujuannya adalah untuk memastikan sayur kita rangup. Walaupun dimasak, tapi dia rangup. Kan? Kita kata, dia telah dimasak, tetapi dia masih lagi rangup. Sebab kita masukkan terus dalam ais. Lagi panas-panas, jangan biarkan dia sejuk. Ambil daripada periuk kita, daripada kuali kita ke, kalau kita guna, direct je. Ambil sayur, terus rendamkan di dalam ais. Kan? Ataupun air yang dicampur dengan air batu pun boleh juga. Tapi yang bagusnya ais. Apa dia? Untuk dia jadi rangup. Okey, kemudian seterusnya kita ada ialah jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah kaedah mengukus. Kan? Kalau mengukus zaman dulu kita nampak mengukus ni tak nampak makanan dalam tu. Tak nampak menarik. Kan? Sebab dia semua besi. Semua tak nampak makanan apa. Tapi kalau yang sekarang ni dia yang transparent. Kita boleh nampak dia punya makanan apa yang dimasak dikukus. Okey, kukus mengukus. Okey, mengukus adalah memasak makanan menggunakan wap air. Kita tak guna air tapi kita gunakan wap air. Sebab itulah pengukus perlu ditutup dengan rapat untuk mengelakkan wap daripada keluar. Kalau misalnya wap keluar, nanti makanan akan jadi lambat masak. Okey, masa memasak adalah lebih lama berbanding dengan kaedah menggoreng ataupun merebus. Menggoreng ialah haba kering. Kita akan sentuh lepas ni berkaitan dengan haba kering. Okey, kemudian kenapa selalunya untuk makanan yang dikukus bentuknya tidak berubah. Kalau mengukus, bayangkan ikan yang direbus dengan ikan yang dikukus. Ikan yang direbus kadang-kadang isinya akan jadi dia akan hancur sikit dia isi dia. Tapi untuk mengukus dia tak hancur. Bentuknya adalah bentuk asal. Kalau ikan tu bentuk bujur, dia akan jadi bujur bagi kaedah mengukus. Kan? Kita ada banyak jenis makanan menggunakan kaedah mengukus. Tapi hari ni cikgu bawakan 2 contoh. Untuk kaedah mengukus, kita ada dumpling kukus. Dumpling. Kemudian kita ada kuih lapis. Kuih lapis 2 jenis. Apa-apa je yang menggunakan pengukus, maka kita namakan dia kaedah mengukus. Tapi kadang-kadang pelajar saya ni, dia keliru. Cikgu, adakah kena ada pengukus baru dikatakan sebagai kaedah mengukus? Tak. Kan, saya jelaskan sini tak. Yang penting ialah makanan dimasak dengan menggunakan wak. Contohnya ambil kuali, kemudian letakkan jaring atas, kemudian tutup dengan penutup. Tidak menggunakan pengukus pun boleh. Masih lagi kita kategorikan sebagai mengukus. Yang penting ialah makanan tu masak dengan wak, bukannya dengan air, bukannya dengan minyak. Kan? Itu maksudnya mengukus. Sebab kadang-kadang soalan dalam peperiksaan dia lebih kepada nak menjelaskan kepada pelajar supaya faham dengan lebih betul. Kan? Faham dengan apakah yang dimaksudkan dengan mengukus. Adakah perlu menggunakan pengukus saja? Tidak. Kan? Yang penting wap. Wap tu yang penting, kaedah dia. Okey, seterusnya seterusnya ialah kita ada ialah kaedah mencarak. Mencarak ialah bermaksud memasak makanan secara perlahan dalam cair berperisa. Perisa apa? Di sini kita masukkan sedikit cuka.
di atas api kecil, dan kita elakkan daripada cecair ini mendidih. Maksudnya mencarat ni seolah-olah macam bentuk kita nak bentuknya ialah bentuk yang asal. Kalau kita nampak telur, kita katalah kita masak kari telur. Kan? Bila kita masak kari telur, kita masukkan dalam kuah tu, bila dia menggelegak dia akan jadi hancur. Dan kuah tersebut akan jadi pekat. Kan? Tapi untuk mengelakkan tu kita boleh gunakan kaedah mencarat, iaitu telurnya kita akan masukkan ke dalam cecair yang mendidih terlebih dahulu. Tapi kalau tengok dalam gambar slide cikgu ni, nampak tak bentuk telur tu seolah-olah bahagian kuning ni dalam dan putih di luar, dan dia tak ada yang macam serabut-serabut kat tepi tu. Faham? Okey. Jadi untuk yang Kelantan pula, selalunya mencarat ni kita panggil dia sebagai telur gedik. Kan? Selalunya atas mi lah. Kan? Atas mi ke apa-apa bentuk makanan lah. Kan? Famous dulu, viral. Telur gedik semua pergi viral sampai berduyun-duyun pergi, kan? Tapi nak pergi pun kena ingat ini ialah COVID, kan? Jadi SOP kena jaga. Kalau tak kita, siapa lagi yang nak jaga? Kan? Kita kena ada tanggungjawab. Jangan terlalu viral sampai kita lupa situasi yang kita hadapi sekarang. Ini ialah kaedah mencarat. Kan? Kenapa perlu masukkan cuka? Cuka bertindak sebagai untuk mengelakkan telur tu dia jadi pecah. Kan? Okey, kita ada. Kan? Kita ada push egg, kemudian kita ada push pear. Pear ni ialah buah pear yang telah dikupas, kemudian kita caratkan seketika dan kita boleh hidangkan bersama dengan madu. Okey, kita pergi yang seterusnya. Seterusnya iaitu kita ada kaedah merendidih. Merendidih. Semuanya menggunakan air dan juga wap air. Itulah maksudnya kaedah haba lembab. Okey, suhu masak dalam cecair menggunakan suhu yang rendah. Yang ni kita gunakan suhu yang rendah dan periuk perlu ditutup. Sesuai untuk potongan daging yang liat, menggunakan cecair secukupnya, dan juga ada setengahnya kita perangkan terlebih dahulu. Kalau tak perang pun tak apa, tak ada masalah. Ini bergantung. Kalau nak perangkan terlebih dahulu pun boleh. Apa maksud diperangkan? Apa maksud diperangkan? Diperangkan ialah kita akan masukkan ke dalam kuali, kemudian kita akan masak seketika. Keluarkan dia punya air. Sebab makanan ni bila kita letak di atas api, dia akan keluarkan air dia, jus dia tadi. Kan? Kemudian kita akan kacaukan atas kuali sedikit, keluarkan bagi nampak dia perang, kemudian kita masukkan air, kemudian dengan api yang perlahan kita tutup dan kita biarkan dalam jangka masa lama. Kena ingat pelajar-pelajar, kalau untuk merendidih jangka masa lama. Kalau mencelur tadi seketika ataupun sekejap. Kena ingat ayat-ayat tu yang boleh kita nampakkan, membezakan antara setiap kaedah bagi haba lembab. Okey, kemudian kita ada contoh dia. Contoh dia ialah kita ada lamb shank, kemudian kita ada beef stew. Lamb shank selalunya kambing, kambing kita buat lamb shank. Okey, ini ialah kenapa? Sebab dia ada tulang, kemudian dia ada isinya yang agak liat, maka kita perlu merendidih dalam jangka masa yang agak lama. Kenapa suhu kena rendah ataupun suhu tidak terlalu tinggi? Sebab kalau terlalu tinggi dia akan jadi makanan tersebut akan jadi kenyal. Dia terkejut lah, sekejap. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya ialah kaedah yang terakhir ni. Okey, kaedah merenih. Merenih ialah memasak makanan secara perlahan dalam cecair di bawah takak didih. Slow-slow, Kelantan kata. Okey, masak cecair mendidih secara perlahan dalam periuk bertutup ataupun terbuka. Ni beza Beza antara merendidih dengan merenih. Merenih terbuka pun tak apa. Tapi kalau merendidih dia kena tertutup sebab kita nak bagi makanan tu masak dengan sempurna. Tak ada liat, kan? Okey, kita tengok contoh dia. Contoh dia ialah kita ada sup ayam dan juga kari kambing. Ni bahagian daging lah ni. Kambing ni kita ambil bahagian daging. Maka kita renihkan dia. Berenih dia boleh. Kadang-kadang pelajar keliru antara merendidih dengan merenih. Kan? Kalau merendidih dia tutup. Merenih tutup pun boleh. Buka pun boleh. Tapi kalau merendidih kena tutup. Boleh?
Okey, kita akan seterusnya lihat video yang telah dihasilkan oleh pelajar cikgu. Untuk kali ini kita ambil kaedah mengukus. Video berkaitan dengan kaedah mengukus. Okey. Kita akan pergi, iaitu kita ada ialah siakap, kita ada siakap kukus halia. Siakap kukus kadang-kadang siakap ni boleh macam-macam cara boleh. Okey, ini dia pelajar-pelajar cikgu yang telah menjayakan video. Okey, relax dulu, kan, bagi cool dulu. Lepas ni penat ni, nak masak, nak rakam lagi, nak buat mise en place lagi. Okey, ni dia. Okey. Kita bawa 4 dulu pelajar. Okey, sebab nak masak ikan siakap, kita cari ikan siakap dululah. Cari dulu. Okey, kita pergi pancing dulu. Pancing ikan siakap. Dapat ke tak ni ikan siakap ni? Ke dapat ikan apa? Kalau dapat ikan lain, kita kena ubah suara sepi. Tak ada masalah sebenarnya. Boleh je. Kita tengok apa yang kita dapat. Apa yang pelajar cikgu dapat. Ya tu dia. Wuish, besarnya. Ikan ke tu? Kenapa dah siang ni? Ini pesen apa ni? Dah siap kelar lagi tu. Aduh, boleh senyum pula siap kelar. Okey, kita pergi ikan siakap kukus menggunakan kaedah merebus. Okey, bersihkan dulu ikan ni. Bersihkan dulu. Kemudian kita akan kukus. Kita guna pengukus. Kali ini kita guna pengukus, kita tutup dan kita biarkan selama 10 minit. Tak boleh lama-lama sebab isi ikan ni dia lembut. Okey, sekarang kita buat sos dia. Sos dia ialah kita masukkan minyak, 3 camca besar minyak. Minyak ni kalau nak untuk kesihatan gunalah minyak zaitun, tak ada masalah. Kan? Okey, kemudian kita akan layukan sebenarnya layukan atau kita tumiskan seketika bawang besar, 2 biji bawang Holland. Bawang Holland yang kita telah iris memanjang. Kalau nak iris bulat pun boleh, nak dadu pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Halia kali ni pelajar saya ni dia potong secara julienne. Kalau nak ketuk boleh, nak tumbuk boleh, macam-macam terserah. Ikut kesesuaian sendiri. Tak semestinya kepada cara cikgu ni sahaja. Boleh. Okey, untuk nak bagi rasa lagi, bagi dia nampak lagi kuah dia, kita blenderkan bawang Holland tadi. Blender bawang Holland. Kali ni kita tak gunakan bawang merah, kita hanya gunakan bawang Holland sahaja. Bawang kuning. Okey, kita ambil yang dah diiris satu, kemudian yang telah di blend satu. Kita kacau-kacau, kemudian kita masukkan serai, 3 batang serai. Serai ni nak memberi rasa. Okey, serai ni kita boleh titik, boleh ketuk, boleh hiris macam-macam. Nak memanjang boleh, nak belah boleh. Suka hati ikut kesesuaian. Nak bagi pedas lagi, kita tambahkan dengan 5 biji cili padi. Nak lagi pedas, tambah lagi. Pedas lagi, tambah lagi. Kurang lagi. Bergantung. Kan? Sebab setiap manusia dia ada macam-macam perisa dia. Ada yang suka, ada yang tak suka. Okey, kenapa kita masukkan cili merah? Nak bagi nampak. Nampak tak? Tadi kita nampak macam warna krim je. Kemudian sekarang dah ada warna merah, dia nampak macam ceria. Tambahkan dengan 1 cawan air. Kalau nak kuah lebih, tambah lagi. Kan? Nak bagi rasa lagi. Kan? Kita tambahkan dengan asam boy. Asam boy pun sama. Kalau tak suka boleh kurangkan. Kalau nak lebih boleh tambah lagi. Okey, kemudian kita masukkan 3 tangkai daun ketumbar. Daun ketumbar ni dia aroma dia lain. Berbanding dengan daun sup, aroma dia lebih kuat. Kita akan masukkan daun ketumbar, kemudian kita akan masakkan seketika. Tak perlu lama, tak perlu lama. Okey, kemudian kita akan masukkan sos tiram. Oh ya, pelajar saya main tuah aje. Kan? Sebab kita boleh rasalah. Tapi yang nak 4 camca besar pun boleh. Kalau kuah kita masukkan banyak, kita akan lebihkan sos tiram. Tak ada masalah. Tapi saya suka kurangkan sos tiram lah. Sebab sos tiram ni dia akan rasa masin sedikit. Kemudian kita masukkan lagi gula. Gula ni untuk bagi nak maniskan sikit. Kalau rasa nak ada lebih, tambah lebih. Tak ada masalah. Kalau kita tambah kuah, semestinya bahan-bahan lain pun kita kena tambah. Okey, untuk memberikan rasa masam. Cikgu dah nampak dah betapa masamnya limau nipis ni. Okey, kita perahkan limau nipis kat situ. Bagi dia kan rasa dia bertambah dengan limau nipis. Tak percaya boleh cuba. Tengok ke tak resepi cikgu ni. Okey, kita akan masukkan lebih kurang 2 biji.
Okey, kemudian kita curahkan ke atas ikan siakap yang telah dikukus tadi. Nak bagi menarik, kita hiaslah dengan lemon, kemudian dengan cili merah. Kemudian kita letakkan juga daun ketumbar tadi. Nak hiaskan dengan benda lain, tomato ke, cili benggala ke, tak ada masalah. Tada! Tu dia hasilnya. Dah siap. Ikan siakap kukus. Simple kan? Kan? Sekejap je dah boleh buat. Kan? Okey, itu sahaja untuk tajuk pada kali ini. Dan insya-Allah ada masa kita akan jumpa lagi. Bye.